Jadi terutamanya rakyat di wilayah Sabah dan Sarawak ya, baik di mana-mana yang ingin mengetahui ya apa sebenarnya berlaku uh, di semenanjung Tanah Melayu. Baru-baru ini kita dengar satu laporan Bloomberg ya, bertarikh Februari 2026 mendedahkan dakwaan serius mengenai penglibatan ya, Tan Sri Azam Baki ya, dengan rangkaian digelarkan sebagai mafia korporat. Tan Sri Azam Baki ini siapa sebenarnya? Ya? Dia adalah ketua pengarah SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang disebut ada berkaitan ya dengan mafia-mafia korporat ini. Cuba kita tengok perincian isu yang saya kupas, yang saya ambil daripada Bloomberg untuk supaya kita memahami sebenarnya isu yang dibangkitkan oleh mereka. Istilah mafia korporat ini merujuk kepada rangkaian ahli penegakannya yang didakwa menggunakan taktik kotor untuk mengambilkan alih syarikat awam tersenarai secara paksa. Cara mereka bagaimana? Cara mereka didakwa membeli sejumlah kecil saham dalam syarikat sasaran, kemudian menggunakan pengaruh agensi penguatkuasaan, terutama SPRM, untuk menyerbu pejabat. Apa yang mereka buat? Menggugut atau mendakwa pertuduhan terhadap pengasas syarikat agar mereka melepaskan pegangan saham pada harga yang begitu rendah. Dalam SPRM ada satu section yang disebut section D ya. Laporan telah mendakwakan unit khusus dalam SPM yang dikenali sebagai section D untuk menjadi alat ataupun diperalatkan untuk melakukan intimidasi ini. Azam Baki iaitu ketua pengarah SPRM telah didakwa mereka mendakwakan bahawa telah memiliki 17.7 juta saham dalam Velocity Capital Partner Berhad, sebuah syarikat bernilai RM800,000 yang melebihi had pelaburan RM100,000 bagi penjawat awam. Beliau juga dituduh campur tangan dalam siasatan polis untuk membantu ahli rangkaian mafia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi nama yang juga dikaitkan dengan mafia ini ialah Farsha Salvador. Bekas setiausaha politik Perdana Menteri ini dikaitkan melalui jawatannya sebagai pengurusi MMAG Holding Berhad dan pemilikan saham yang besar sekitar 20% dalam syarikat tersebut yang didakwa menjadi salah satu entiti dalam rangkaian Victor Chin. Jadi kita tanya, siapa Victor Chin, siapa Andy Lim dan sebagainya ya. Victor Chin, nama penuhnya Victor Chin Boon Long, digelar sebagai ketua mafia korporat ini yang didakwa menelangi pengambilan pelbagai syarikat seperti Green Packet, Kelas Sita dan G Berhad. Beliau kini dilaporkan berada di luar negara susulan sesiatan pengubahan wang haram dan manipulasi saham. Ada lagi watak yang perlu kita mengetahui ya, didakwa sebagai rakan sekutu Victor Chin ialah Andy Lim yang terlibat dalam percubaan intimidasi. Ini yang bekerjasama dengan Section D lah, lebih macam tu. Ini yang belum berkata, bukan saya kata. Laporan polis mendakwa bahawa pernah menunjukkan senjata api Victor Lim ini semasa percubaan dengan eksekutif syarikat sasaran untuk menakut-nakutkan mereka menggunakan senjata supaya mereka yang sasaran itu jadi takut. Jadi apa yang berlaku? Dana untuk pembelian saham didakwa berasal dari aktiviti jenayah. Ini yang dikatakan oleh Bloomberg. Terancang kemudian dibersihkan melalui pelaburan dan pesaran saham Malaysia. Jadi maknanya duit itu menyerap masuk ke dalam bisnes. Di mana? Melalui mana?
BT Chin didakwa menggunakan lesen pinjaman wang dan menggunakan money lending, syarikat money lending dalam syarikat seperti MMAG untuk menyalurkan dana korporat pada proksi melalui transaksi pinjaman yang direka. Dan mereka rekakan satu pinjaman, termasukkan dana itu untuk mereka mengambil alihkan syarikat-syarikat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berhadapan dengan pendadahan yang mengegalkan oleh Bloomberg yang seri integriti negara. Laporan Bloomberg telah merubah tirai yang selama ini melindungi apa yang digelarkan sebagai mafia korporat. Satu kartel yang bukan sahaja merompak kekayaan korporat, malah didakwa memperalatkan institusi pencegahan rasuah kita sendiri, iaitu SPRM. Bayangkan sebuah syarikat yang anda bina dengan titik peluang, seperti mana yang disebut oleh beberapa YouTuber dan TikTok sebenarnya, tiba-tiba diserbu oleh pengakuan kuasaan atas alasan yang kabur. Di sebalik tabir, individu seperti Victor Chin dan Andy Lim sedang menunggu untuk merampas saham anda pada harga yang murah lah, kurang lebih macam tu. Nama-nama besar seperti Azam Baki dan Farshah Salvador kini terpalit dalam rangkaian yang meragukan. Budaya kaliam, ini budaya kaliam atau pengambilan alih paksa ini merebak ke negeri nadi ekonomi kita, dari projek mega di Johor, Selangor, industri berteknologi tinggi di Pulau Pinang hingga ke sumber kekayaan di wilayah Sarawak. Jika kartel ini dibiarkan menguasai sektor perniagaan, pelabur asing akan lari, ekonomi rakyat akan lumpuh akibat penggunaan wang haram yang licik. Kepada pemimpin di Putrajaya, integriti bukan sekadar slogan, tindakan mempertahankan individu yang terpalit sekadar hanya akan menghakiskan kepercayaan rakyat. Kami memberi amaran keras kepada kerajaan negeri, perketatkan terutamanya juga oleh Sarawak, sistem integriti anda. Jangan biarkan wilayah anda menjadi padang permainan mafia korporat. Rakyat sedang memerhati, tuan-tuan dan puan-puan. Peringatan Tan Sri Azam Baki baru-baru ini mengenai lombong emas perasuah adalah sangat kritikal. Kita memandang kenyataan Tan Sri Azam Baki ini sebelum ini memang mengesahkan bahawa negeri-negeri dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Selangor, Pulau Pinang, Sabah, Johor dan Sarawak kini berada dalam radar pemantauan tinggi SPRM. Apakah korporat mafia juga bakal memfokus ke negeri-negeri terutama di wilayah Sarawak dan Sabah? Aktiviti ekonomi rancak, risiko mafia korporat menyusup masuk melalui kontrak kerajaan dan swasta meningkat secara eksponen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kenapa dia memberi amaran. Okey, ada 5 negeri lumbung emas. Mungkin, besar kemungkinan negeri ini adalah menjadi sasaran mafia korporat. Bagi melindungi Sarawak, wilayah Sarawak daripada modus operandi yang didakwa melibati manipulasi saham dan intimidasi penguatkuasaan, berikut adalah langkah strategik yang boleh saya rasa diambil untuk memperketatkan benteng integriti. Saya mencadangkan supaya Sarawak penubuhan unit audit forensik unit integriti khas. Sektor fokus adalah minyak dan gas, pembangunan tanah, infrastruktur mega. Mewujudkan jawatankuasa pemantauan bebas di bawah pejabat Premier Sarawak yang mempunyai kuasa untuk menyemak latar belakang, due diligence, setiap rakan kongsi, korporat dan pemegang saham utama syarikat yang membeda projek negeri, mana those bidders. Mafia korporat sering menyasarkan syarikat tempatan mempunyai aset besar tetapi kecarian tunai rendah. Kerajaan negeri boleh memperkenalkan garis panduan yang mewajibkan pelaporan kepada Suruhanjaya Security sekiranya terdapat, kalau mereka diserahkan di saham security Malaysia,
Perubahan mendadak dalam perdagangan saham syarikat strategik di Sarawak bagi mengesankan awal tanda-tanda pengambilan alih paksa. Selain daripada itu, pemantauan rantaian bekalan supply chain ONG Oil and Gas. Industri oil and gas terdedah kepada kartel yang mengawal subkontraktor. Melaksanakan sistem tender terbuka secara digital sepenuhnya, e-procurement, yang dipantau oleh pihak ketiga bagi mengelakkan campur tangan gaib atau proksi mafia korporat. Tuan-tuan dan puan-puan, memperkasakan perlindungan bagi kekitangan yang awam dan pekerja korporat di Sarawak yang melaporkan percubaan sogokan atau ugutan daripada sindiket luar, yakni perlindungan pemberi maklumat whistleblower negeri. Istilah kaliap atau budaya menyerap masuk secara haram dalam perniagaan ini sangat berbahaya kerana satu, pencucian wang. Projek infrastruktur dijadikan medan untuk mencuci dana haram dari luar negeri. Bersedia pelaburan asing yang tulen akan takut untuk masuk ke Sarawak jika mereka tahu syarikat mereka boleh dirampas oleh kartel yang mempunyai kabel kuat dengan penguasaan. Jadi, sebagai wilayah yang sedang menuju status ekonomi berpendapatan tinggi, integriti bukan lagi pilihan tetapi perisai. Langkah proaktif untuk menutup ruang kepada susuk seperti Bizanci atau Andy Lim, mana-mana entiti mafia korporat adalah wajib untuk menjamin kedaulatan ekonomi